Assalamualaikum dan selamat pagi. Awani pagi bersama dengan saya Fahmi Zudin dan juga Nur Syazali Saiful Syam menemani anda pada jam ini. Dan hari ini menarik sekali konsisten yang ingin kita bawakan kerana selepas 21 tahun Universiti Malaysia Pahang UMP menelusuri kegemilangan, ia kini dijenamakan sebagai Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA dan sejarahnya panjang. Bermula dengan Kolej Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia KUKTEM, kemudian ditukar kepada UMP. Namun, matlamatnya penjenamaan ini adalah seiring dengan visi universiti ke arah sebuah universiti teknologi terunggul di Malaysia. Dan untuk berkongsi cerita kegemilangan dan juga kelestarian keunggulannya ini, bersama kita di studio hari ini, kita bersama dengan Naib Chancellor UMPSA, Profesor Datuk Dr. Yusri Zainuddin. Assalamualaikum, Datuk, apa khabar? Terima kasih, baik. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami dalam Awani Pagi jam ini. Pertama sekali pastinya kita nak ucapkan tahniah atas penjenamaan nama baru UMPSA ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan dengan kami berkenaan dengan penjenamaan ini. Apa ia boleh dikatakan ataupun kita boleh sifatkan ia sebagai satu perkembangan yang membanggakan IPTA negara kita ini, Datuk? Terima kasih kepada Asra Awani memberi kesempatan untuk saya berbicara tentang penjenamaan Universiti Malaysia Pahang yang sekarang ni kita kenali sebagai Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah. Kita menjunjung kasih atas perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah sebagai Chancellor Universiti Malaysia Pahang kerana memperkenankan untuk kita menukar nama kepada Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah dan dalam masa yang sama menggunakan logo yang kita ubah sedikit untuk melambangkan berlakunya penjenamaan begini. Dan dalam proses penjenamaan ini ianya diwartakan di bawah Warta Kerajaan Persekutuan bermula pada 14 hari bulan April tahun 2023 baru-baru ini. Jadi sekarang ini kita telah mendapat perkenan oleh Tuanku untuk kita menggunakan nama tersebut sebagai nama baru kepada Universiti Malaysia Pahang yang menjadikan Universiti Malaysia Al-Sultan Abdullah. Penjenamaan ini merupakan salah satu daripada aspek kita untuk kita melihat kepada sejauh mana kita akan pergi lagi. Ya, kerana perubahan ini kali ketiga dan saya rasa ini adalah satu mandat yang besar kepada kita yang mana diperkenankan oleh Tuanku tadi untuk kita menjadikan universiti ini lebih jauh ke hadapan untuk melihat kepada research kita dari segi penyelidikan kita, dari segi engagement kita dengan masyarakat, kemudian kita menghasilkan pelajar yang mana pelajar-pelajar bergraduan yang dikehendaki oleh industri. Apa yang berlaku sekarang ni kalau kita lihat sebagai awalan yang saya nak maklumkan, pada tahun 2022 pencapaian GE, Graduate Employability kita telah mencapai 98.6. Maknanya ini adalah satu pencapaian yang baik, yang mana kita adalah antara yang tertinggi di dalam negara, yang mana pelajar-pelajar kita diterima oleh industri. Jadi saya rasa ini adalah merupakan salah satu daripada aspek yang kita perlu penjenamaan yang lebih kukuh bagi memastikan bahawa ianya terletak dalam satu kerangka yang lebih baik untuk universiti sebagaimana telah dimaklumkan kepada saya oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin mengatakan bahawa UMP berada atas landasan yang betul, yang mana kita sendiri merasakan bahawa kita akan mengorak langkah dengan lebih jauh lagi dengan berlakunya penjenamaan begini. Dan pastinya kalau kita sedia maklum pun kebolehpasaran graduan daripada UMPSA ini sebenarnya memang kata orang larislah berlaku dan mudah mendapat tempat di industri. Namun bagaimana penjenamaan ini Datuk melihat penjenamaan ini mampu mencapai hasrat visi dan misi yang baru? Mungkin boleh kongsikan apa visi dan misi? Visi kita ialah masih kita mengekalkan visi yang kita telah janjikan daripada tahun 2016 kepada 2020, 25 tak saya, 2024. Makna selepas ini kita akan ada satu lagi sesi ataupun misi yang baru. Tapi dalam tempoh misi ini yang kita ada 6 strategi yang kita nak capai dan salah satunya ialah mencapai pelajar yang kita menghasilkan pelajar yang holistik, yang berdaya saing, berdaya maju. Dan ini adalah antara visi yang kita memberi penekanan sebab dalam keadaan masyarakat kita memerlukan pekerjaan. Lebih-lebih lagi apabila kementerian ingin memastikan bahawa pelajar-pelajar kita mendapat
gaji premium. Memaknai pendapatan mereka apabila mereka bekerja akan mendapat gaji 4,000 ke atas. Jadi apabila kita melihatkan bahawa cabaran strategi ini adalah sama dan kita akan mengukuhkan lagi untuk mengadakan hubungan dengan industri dengan lebih baik. Kerana hubungan industri inilah adalah merupakan salah satu cara kita untuk meningkatkan hubungan kita untuk mendapatkan pelajar-pelajar tadi bekerja dengan syarikat-syarikat utama di negara kita ni. Dan pilihan ini adalah pilihan yang tepat kepada kita untuk menjenamakan yang baru supaya dia menjadikan lebih kukuh. Dan samping itu juga apabila saya lihat daripada sudut aspek pengantarabangsaaan contohnya, kita dah ada model. Kita dah ada model Karlsruhe University of Applied Sciences di Germany yang kita dah menjangkau hampir 12 tahun kerjasama dengan universiti di Germani ini. Kita telah menghasilkan hampir 128 graduan daripada program ini yang mana kita dapat mengeluarkan pelajar yang mempunyai dual degree. Dua degree, maksudnya degree yang diawardkan oleh UMP dan juga di University of Applied Sciences Karlsruhe. Jadi model ini kita kembangkan ke negara-negara lain. Contohnya kita ke Kazakhstan, kita ke Jepun, kita juga ke China dan kita ke Korea. Ini adalah langkah-langkah kita untuk kita memastikan bahawa hala tuju kita tadi tercapai, iaitu pengantarabangsaaan merupakan salah satu daripada aspek yang kita beri penekanan. Kerana kita nak letakkan diri kita ni visible. Visible maksudnya dikenali dan diketahui bahawa kita berada di satu kelompok yang hebat antara universiti. Lanjutan daripada itu, apabila kita diberi penarafan yang tinggi lah dalam konteks Malaysian Technological University Network, iaitu Universiti MTON yang terdiri daripada 4 universiti lain. Kita adalah universiti yang terbaik di kalangan MTON, yang mana kita telah melakukan bagi memastikan pengantarabangsaaan di samping kita mengeluarkan program-program yang baik untuk diterima oleh para pelajar dan juga masyarakat untuk digunakan. Sebab ini peluang. Ini peluang. Dan juga kerjasama itu bukan hanya daripada industri, juga dengan pihak agensi kerajaan. Contohnya JPA, MARA membantu kita memberi beasiswa penuh untuk mereka melanjutkan pelajaran di bawah program Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah. Datuk, kalau Datuk bercakap berkenaan dengan peluang, kita tahu jugalah UMPSA ini antara penyumbang terbesar graduan TVET yang beraras tinggi. Jadi bagaimana Datuk melihat hala tuju akademik universiti dalam menyokong agenda TVET nasional ini? Sebab kita tahu ia juga ketika ini sedang diperkasakan oleh kerajaan untuk kita memartabatkan lagi anak-anak muda ini dengan kemahiran-kemahiran tertentu. Bagaimana UMPSA melihat perkara ini? UMPSA sekarang ini memanglah, kalau kita lihat daripada tujuannya, ialah memang berasaskan kepada kejuruteraan dan teknikal. Jadi kita terpaksa melihat bahawa peluang ini perlu diambil sebagai menghasilkan program TVET aras tinggi tadi. Aras tinggi ini bermaksud kita menghasilkan pelajar-pelajar daripada peringkat ijazah sarjana muda, sarjana dan terusnya PhD. Jadi bidang teknikal ini dan juga kejuruteraan teknikal ini adalah amat penting kepada masyarakat sekarang, terutama sekali kita nak ke arah teknologi baru, IR 4.0, ke arah kepada robotik, data digital, IoT. Jadi perkara-perkara ini harus kita berikan kepada pelajar, dan program-program kita dengan nasihat daripada industri kita pergi untuk menghasilkan program-program seperti ini, yang mana mendapat pintirafan daripada Board of Engineer Malaysia dan juga daripada MBOT, Malaysian Board of Technologies, memberi pintirafan. Itu sebabnya bila kita lihat pelajar-pelajar kita ini dapat diterima, lebih-lebih lagi kita ada program yang bersifat dipanggil WBL, Work Based Learning. Work Based Learning itu konsep kita ialah 3 tahun di universiti, 1 tahun di industri, ataupun 2 tahun di universiti, 2 tahun di industri. Ini langkah ini ialah untuk memperkenalkan kepada industri bahawa pelajar-pelajar kita telah mahir untuk kita terus menyelesaikan masalah mereka di dalam organisasi. Jadi TVET tadi yang kita katakan tadi, kita memberi tumpuan the skill set yang diperlukan oleh pelajar graduan tadi.
kita berikan kepada mereka sampai dengan teoretikalnya dan kita akan membawa mereka kepada industri dan menyelesaikan masalah-masalah industri. Dan ini kita akan teruskan. Dan TVET adalah merupakan salah satu daripada aspek yang kita beri penekanan. Sebagaimana saya kata tadilah, saya memberi penekanan kepada aspek higher TVET ataupun kita panggil sekarang kita panggil juga sebagai advanced TVET. Itu sarjana muda, sarjana dan PhD. Ya, itulah. Tapi PhD bersifat industri. Di mana kita menyelesaikan masalah industri. Industri boleh datang kepada kita, boleh datang ke universiti, boleh kita ada pekaran kita. Kita ada cluster of knowledge. Orang yang terlibat dalam kluster-kluster yang kita bangunkan, yang mana industri boleh datang ke universiti kita untuk mencari penyelesaian kepada masalah yang mereka hadapi, dan kita akan memberi pentawaran tersebut. Bukan hanya di kalangan pelajar, malah daripada staf-staf akademik kita yang juga sekarang ini telah mencapai 80% daripada staf akademik kita mempunyai ijazah kedoktoran. Jadi itu adalah langkah yang baik. Saya ada satu soalan susulan sebelum kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan dengan pencapaian dan juga apa agaknya visi dan juga apa yang akan diteruskan oleh UMPSA ini. Datuk, melihat kepada keterbukaan pihak universiti untuk menyediakan pelbagai platform dan juga pada satu aras yang sangat tinggi. Ketika ini isunya adalah apabila anak-anak muda ini memilih untuk tidak meneruskan pengajian. Selepas SPM misalnya, mereka merasakan itu sudah cukup. Dengan adanya platform digital ketika ini, mereka lebih terbuka untuk berniaga dan tidak melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Bagaimana pihak UMPSA ingin melihat perkara ini untuk diselesaikan? Sebab kita tahu dengan ada kemahiran-kemahiran sebegini, ia lebih memartabatkan ataupun mengangkat kemahiran seseorang individu tu, terutamanya dalam kalangan anak muda. Betul. Yang ini memang kita sedang hadapi sekarang, di mana kemasukan ke dalam universiti awam ataupun siswata memang ada berlaku pengurangan, terutama sekali dalam bidang teknikal dan kejuruteraan. Disebabkan mereka minat mereka kepada bidang lain, menjadi apa dia panggil content creator. Yang ini sudah tentulah menjejaskan kepada kemasukan kepada universiti. Tetapi kita baru ini, kita telah menawarkan program diploma. Kemasukannya kita dapat hampir 80% lebih. Maknanya kita dapat memberi satu kejutan lah, ataupun kepada alternatif kepada pelajar-pelajar tadi, bahawa mereka datang ke UMP, kita akan berikan satu pendidikan yang akan dapat memaknakan lagi dia sebagai seorang content creator, ataupun nak berniaga secara gig tadi, ataupun nak berniaga secara tanpa adanya formal education. Tetapi dengan adanya formal education yang kita berikan ini, insya-Allah kita akan dapat membantu mereka untuk meningkatkan lagi. Sebab menjadi content creator ni, kefahaman saya sendirilah, dia tidak berlaku untuk tempoh jangka yang masa yang panjang. Dia hanya berlaku dalam tempoh antara 3 hingga 4 tahun. Jadi selepas itu idea dah mula kita rasa kurang idea, dan mungkin adanya konten-konten lain yang akan masuk, yang akan bersaing dengan sustainability itu kurang. Maknanya kita dengan adanya education, formal education yang you boleh melakukan juga dalam masa yang sama. Boleh jadi content creator walaupun masih belajar. Boleh. Sebab itu akan meningkatkan lagi you punya dimensi, pemikiran, perspektif melihat kepada dunia apa yang kita ingin hadapi. Jadi itulah antara harapan. Tetapi kita sebagai Universiti Malaysia Pahang, Sultan Abdullah Halim tadi, kita dapat menarik pelajar-pelajar yang untuk masuk ke dalam program kita. Menarik sekali perkongsian, terutamanya melihat kepada trend kemasukan ke universiti ini. Tapi banyak lagi sebenarnya benda yang kita nak. Ada lagi soalan kita nak tanya. Soalan yang kita tanyakan, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Banjir ini luar biasa. Ini memang menyeramkan. Setiap masalah yang dihadapi bangsa pasti ada punca dan dalangnya. Tugas kami untuk mencari, mendengar dan membongkar sebarang isu atau masalah agar ada penyelesaian. Setiap sudut akan diteliti, penjelasan semua pihak akan diamati. Tiada fakta yang akan disembunyi. Kita bongkar semua, dedah sampai habis. Mendedahkan kepincangan, rasuah dan masalah rakyat jadi
tanggungjawab yang kami galas. 501 Bongkar, terpaling dedah. Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Kita sejak tadi berbincang mengenai penjenamaan semula UMPSA bersama dengan Naib Chancellor UMPSA Profesor Datuk Teknologis Dr. Yusri Zainuddin. Okey, Datuk, kita sejak tadi berbincang mengenai TVET dan sebagainya, boleh pasaran graduan UMPSA dan sebagainya. Akan tetapi saya ingin menyentuh tentang kursus yang ditawarkan di UMPSA. Kita sedia maklum bahawa UMPSA ini rata-ratanya memang kursus yang bersifat teknikal, kejuruteraan dan sebagainya. Namun bagaimana UMPSA mengekalkan silibus-silibus kursus itu relevan mengikut keperluan industri dalam keadaan industri sekarang ni ke arah IR 4.0? Dan bagaimana pula melihat kepada persaingan daripada universiti negara-negara jiran, contohnya Indonesia, kejurateraannya itu, bagaimana kita ikut pace mereka juga, keperluan industri itu sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh universiti. Okey. Sebagai satu universiti teknikal yang mana kita sentiasa ingin ke hadapan dari segi menawarkan program-program akademik yang mendapat permintaan industri dan juga masyarakat, kita yang pertama kita pastikan bahawa program-program yang kita wujudkan itu mestilah yang bersifat futuristik, yang melihat kepada kehadapan. Apakah yang akan berlaku? Contohnya IR 4.0. Dalam konteks kita lihat kepada IoT. Jadi perkara-perkara ini kita mengambil kira, robotik kita mengambil kira dalam kita menghasilkan program yang baik. Di mana kita ada satu kumpulan kita panggil IAP, iaitu Industry Advisory Panel, yang mana kita lantik di kalangan profesional daripada luar, daripada industri untuk datang memberi nasihat kepada program-program yang kita nak tawarkan. Apakah bentuk-bentuk program yang dijalankan. Di samping itu juga kita melantik ejang profesor. Kita ada visiting professor yang berpengalaman di industri untuk mengajar. Di sambil itu juga kita menunjukkan apakah kaedah-kaedah pengajaran yang mungkin kita lakukan. Dan salah satu daripada aspek yang kita beri penekanan sekarang ialah dari segi MC ataupun micro-credential. Makna micro-credential ialah sebagai satu option untuk menggalakkan lagi konten kita dapat disampaikan dengan kaedah secara online. Tidak lagi menggunakan face-to-face. Walau bagaimanapun, perkara berkaitan dengan engineering ni, kita masih ada perlu engage dari segi lab. Dan juga makmal yang mereka harus hadiri, itu masih kita tidak compromise, kita masih mengekalkan. Tetapi kita mengubah dengan cara menggunakan VR, virtual reality, bagi kita memastikan dia dapat menghayati apa sebenarnya berlaku. Kita menukarkan. Jadi ke arah itulah teknologi kita untuk memperkembangkan, untuk menjadikan dia lebih menarik. Sebab pelajar-pelajar kita ni nampak lebih kreatif. Mereka boleh akses kepada internet bila-bila masa saja. Kita menggunakan saluran YouTube, kita menggunakan segala bentuk media yang boleh membantu untuk pengajaran dan pelajaran, dan juga mendapatkan maklumat bagi memastikan mereka dapat membantu mereka belajar dengan lebih baik. Jadi konten dia nampak lebih menarik. Dan ada persyarat-persyarat. Kita juga mewujudkan dalam TikTok bagaimana untuk menerangkan sesuatu perkara tersebut. Dan ini adalah satu langkah yang baik pada saya. Saya memuji langkah ini kerana ini dapat memberi penerangan yang lebih khusus tentang kefahaman tentang sesuatu perkara. Sebab belajar engineering ini memang agak sukar, teknikal, dan memerlukan formula, matematik, fizik, chemical. Ini adalah antara perkara-perkara yang mereka perlu fahami asasnya dahulu. The fundamental knowledge itu perlu difahami. Dan kita pasti juga staf akademik kita dieksposkan. Bukan hanya dari segi subjek tadi, staf akademik kita eksposkan dari segi latihan luar, contohnya industrial attachment, kita benarkan untuk lawatan, membentangkan kertas ke luar negara, juga kita lawatan-lawatan akademik yang bersifat industri, yang mana mereka boleh memanfaatkan apakah kaedah-kaedah baru dan knowledge-knowledge baru yang perlu dikongsikan bersama. Yang mana ini yang saya sedang lakukanlah. Ia juga seiring dengan perkembangan teknologi ketika ini, sebab kita tahu
betapa pesatnya teknologi ini berkembang. Betul. Dan ia perlu digerakkan dengan lebih cepat. Tak boleh nak ada pelan jangka masa panjang ataupun pendek itu. Ia perlu bergerak selari. Betul. Datuk, begitu juga dengan kelestarian inisiatif hijau itu. Kita difahamkan usaha universiti untuk menyasarkan pendekatan kampus lestari dengan melaksanakan pelbagai inisiatif khusus bagi memastikan sebuah ekosistem hijau yang kondusif untuk mencapai 17 SDG. Cita-citanya memang sangat tinggi, Datuk. Mungkin Datuk boleh terangkan perkara itu dan bagaimana Datuk melihat pencapaian UMPSA ketika ini dalam melestarikan kejayaan ini. Okay. Dari segi kelestarian kampus, kita nakkan sesuatu kampus yang sejahtera, kondusif, yang mungkin kurangkan tahap pencemaran lah dalam konteks ini. Dan dalam hal ini, apa yang kita perlu lakukan ialah bagaimana kita nak melestarikan persekitaran kampus kita itu. Antara beberapa inisiatif yang kita lakukan ialah untuk memenuhi apa yang kita ingin capai daripada SDG, ESG tadi, iaitu yang pertama, kita hijaukan kampus kita. Iaitu dengan penanaman pokok yang mana sekarang ni kita ada rimba lestari satu yang mana menempatkan lebih kurang 1,000 jenis pokok di dalam rimba tersebut yang kita boleh tahu sejarah dan juga jenis pokok itu melalui QR code. Dan kita akan wujud satu lagi kampus rimba lestari yang kita akan namakan tidak lagi rimba lestari dua, tapi kita akan namakan satu lagi rimba lestari yang kita akan gunakan sama dan mendapat kerjasama daripada pihak FRIM, daripada Jabatan Hutan. Kemana inilah antara inisiatif yang kita buat. Dan dalam masa yang sama untuk memastikan bahawa penggunaan elektrik kita, elektrik ini banyak digunakan. Yang mana kalau kita lihat penggunaan elektrisiti di universiti tinggi, maka sekarang ni kita dalam proses pemasangan solar, rooftop dan juga floating solar, di mana di atas tasik. Kita ada 4 tasik yang indah di UMPSA di Pekan. Yang itu kita akan adakan floating solar yang akan menjana lebih kurang 3 megawatt, yang mana dia akan mengurangkan penggunaan elektrik kita, dan penggunaan itu dapat mengurangkan penjimatan kita antara 500 ke 600 ribu untuk setahun dari penyematan yang kita boleh perolehi, dan mana kita bekerjasama dengan pihak tenaga untuk buat pemasangan. Di samping itu juga kita membeli bas dan juga van serta kereta elektrik untuk digunakan di dalam kampus. Bas ini dijangka akan sampai dalam bulan Julai ini, bulan September ini, tetapi bas van elektrik kita dah ada. Dan untuk itu juga bagi memastikan bahawa kenderaan-kenderaan akan kita cuba aturkan bagaimana untuk akses dalam kampus. Di samping itu juga kita ada juga apa yang kita panggil inklusif. Kampus yang inklusif berkaitan dengan OKU. Di mana pelajar OKU akan mendapati kemudahan-kemudahan yang kita ada. Kita dah dapat van OKU untuk membawa pelajar-pelajar OKU, kemudahan-kemudahan studio, dan juga kita ada modul-modul tertentu untuk membantu pelajar yang OKU yang memerlukan bantuan kita semasa pengajaran dan proses pembelajaran. Di samping itu juga kita telah menggunakan e-mobility di dalam kampus, di mana pelajar digalakkan untuk berbasikal, menggunakan kenderaan bersifat elektrik, motosikal basikal elektrik ini sebagai memberi insentif kepada mereka untuk mendapatkan suatu keadaan yang begitu aman dan juga sejahtera dan juga kondusif lah untuk kita belajar. Jadi pelajar-pelajar nampak berminatlah untuk melakukan aktiviti serupa itu. Itu pendekatan bagi anak-anak muda terutamanya, Datuk. Orang kata healing tapi sambil belajar lah kan. Sambil belajar. Okey, Datuk, untuk masa akan datang, apa mungkin cabaran yang dihadapi oleh UMPSA itu sendiri dalam keadaan untuk menjadi sebuah universiti yang terunggul? Sebab sekarang ini pun dah berada di paksi yang betul, tapi apa mungkin cabaran-cabaran yang Datuk lihat ini perlu diselesaikan dan perlu dihadapi pada masa akan datang? Okey, ini ada satu perkara yang mungkin kita sedang hadapi, iaitu yang pertama ialah bagaimana kita nak tingkatkan kemudahan, kemudahan-kemudahan supaya selari dengan agenda pemekasaan akademik kita, sama ada dari segi program ataupun graduan yang kita nak hasilkan. Iaitu dari segi peralatan kita ni
sumber kewangan lah maksud saya, untuk bagi kita meningkatkan kemudahan dan juga fasilitis untuk diberikan kepada pelajar-pelajar dengan lebih kondusif. Yang kedua cabaran ialah bagaimana kita nak menarik minat lebih ramai pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran tertentu untuk terus kita dapat gunakan mereka sebagai asas memberi pendidikan untuk lebih meningkat lebih jauh lagi, iaitu the supply of student tadi, sama ada datang daripada pelajar-pelajar teknikal, contohnya college vocational, sekolah mereka vocational, sekolah teknik, yang kita nakkan mereka ini yang sudah ada skill set tertentu, yang kita perlu tambahkan lagi ilmu untuk memahami dalam konteks mana dia belajar, dan kita akan dapatkan ini sebagai satu asas untuk kita hasilkan untuk pembangunan negara juga. Bukan untuk UMPSA tetapi untuk pembangunan negara, untuk kemajuan negara. Dan dalam masa yang sama lagi, cabaran yang kami hadapi ialah bagaimana kita untuk maintain kita punya ataupun mengekalkan standard kita di peringkat dunia. Sebab apabila kita nak berurusan dengan negara-negara luar, sama ada institusi pengajian tinggi ataupun agensi luar, yang sekarang ni kita dah dapat banyak connection kita dengan negara luar. Bagaimana kita nak meletakkan diri kita tu, kita ada sesuatu dipanggil numbers yang perlu kita berikan kepada UMPSA ni sebagai satu pengiktirafan yang bahawa kita ni adalah bersifat antarabangsa. Sebagai contoh, saya nak mengambil dari segi ranking. Kalau ranking tu memang kita kena ambil, sebab apa, bila kita berbicara dengan negara luar, mereka akan bertanya dengan kita di mana UMPSA ni rankingkan. Jadi kita menggunakan ranking THE, Time Higher Education, QS ranking, itu sebagai asas, dan kita mendapat kedudukan yang baik dan mereka berpuas hati. Sebagai contoh, apabila kita nak berhubung dengan pihak Korea, contoh di Korea Selatan, dan kita telah dapat program, sebab kita ada model yang saya kata daripada Germany tadi, mereka ingin tahu di mana kita berada, kedudukan kita di mana, baru mereka meneruskan perbincangan kita seterusnya. Jadi cabaran-cabaran ini juga antara lain ialah bagaimana kita nak melengkapkan tenaga akademik kita dengan dunia ilmu pengetahuan yang baru. Yang ini adalah cabaran. Sebab apa, kita ada terbatasan dari segi staf kita yang akan pergi bercuti, yang akan pergi melanjutkan pelajaran, yang akan pergi buat latihan. Jadi tetapi pengajaran tidak boleh diganggu. Jadi itu yang kita cuba tadi, kita cuba atasi dengan cara micro credential, dengan online delivery, cara penyampaian secara online. Yang inilah antara langkah yang kita boleh lakukan bagi menghadapi cabaran-cabaran itu. Dan akhir sekali ialah cabaran yang kita hadapi ialah bagaimana untuk memenuhi keperluan kehendak industri bagi menghasilkan yang diperlukan oleh mereka. Yang itu perlu kita dapatkan satu kata sepakat dengan adanya hubungan kita dengan industri panel tadi. Itu adalah satu yang kita tangani dan kita akan laksanakan atas apa yang mereka perlukan. Alright. Baik, terima kasih Profesor Dato' Teknologis Dr. Yusri Zainuddin, Naib Chancellor UMPSA, dalam kita bercakap berkenaan dengan penjenamaan UMPSA ini demi lestarikan kecermelangan. Banyak yang dah dikongsikan bersama dengan Dato' sebentar tadi. Tapi saya kira itu saja masa yang kami ada untuk awal ni pagi jam ini. Sekian, saya Nur Syazwani Safusham. Saya Fahmi Zuddin. Assalamualaikum dan salam hormat.